Yalah. Okey. Sebenarnya saya nak cerita tentang hari ini kita nak bincang tentang berkenaan dengan MC Ataupun ataupun senario senario yang sering kali berlaku. Ada pertanyaan, apa ni, senario misteri. Kerana lepas Aid tu kan, datanglah musim sakit kronik. Ya. Secara Di manakah bukti kewujudan kesakitan itu? Jadi kita nak bincang sebenarnya. Fenomena. Jadi insya-Allah kita akan bersama dengan tamu kita iaitu Encik Samsul Rizal Jamil, penasihat undang-undang buruh, SMC, consulting dan juga merupakan senior saya dan Amin Idris. Oh. Masya-Allah, very good. Nampak masih muda lagi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih atas komplimen yang muda tu. Taklah muda sangat sebenarnya. Allahu Akbar. Saya rasa makin terasa junior sangat di sini. Okey, bila bercakap tentang cuti sakit, hak majikan dan pekerja. Jadi bila kita kata MC di kalangan golongan bekerja, dan boleh tak tuan jelaskan sedikit sebanyak berkenaan dengan undang-undang ataupun guideline yang ada untuk pekerja ni mengambil MC? Maksudnya tak ada undang-undang tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. MC ataupun cuti sakit ini adalah peruntukan yang diberikan oleh Akta kepada pekerja di bawah Seksyen 60F. Akta Kerja 1955 ada memperuntukkan bahawa pekerja boleh memohon untuk cuti sakit jika pekerja sakit. Okey. Itu saya nampak stres kat situ. Jika pekerja itu sakit. Okay. Yang keduanya, cuti sakit ini mempunyai peruntukan terhadap beberapa hari jumlah sakit. Ada 14, ada yang 16, ada 18, begitu seterusnya mengikut pada kadar tahun seorang pekerja itu bekerja. Isu di sini adalah setiap kali bila tiba musim perayaan, terutamanya perayaan yang panjang cutinya ataupun yang memang perlu dicuti panjang. Makanya maka salah guna cuti sakit ini terhadap cuti yang ingin disambung. Soalnya sekarang ni sakitnya tu di mana? Pada pekerja atau pada majikan? Seorang majikan, satu-satu majikan yang apabila menerima cuti sakit daripada pekerjanya, bos, hari ini MC, saya masih di kampung. Arrangement terhadap logistik kerja, manpower, jadual kerja, semua akan terganggu. Dan isunya juga pula, boleh atau tidak majikan menolak MC yang telah diberikan oleh pekerja tadi. Dalam seksyen yang sama, kurungan 2 menyatakan bahawa sekiranya MC tersebut datang bukan daripada klinik panel atau klinik yang tidak ditauliahkan oleh majikan, pekerja tersebut boleh dianggap sebagai absent dan MC itu boleh ditolak. Bukan semudah itu tau. Okey, bukan mana-mana klinik je. Yang keduanya adalah jika MC tersebut tidak diberitahu ataupun tak dimaklumkan kepada majikan dalam tempoh 48 jam. Dia cuti, dia senyap je. Senyap. Lepas balik kerja, lepas seminggu baru dia hantar MC. Sekiranya itu berlaku, majikan boleh menolak MC tersebut. Dan pekerja tersebut akan dianggap sebagai ponting. Ini memang pemilik syarikat rasa buka mata gini rasa. Betul. Dan selain daripada itu, yang ketiga adalah MC yang diragui. Termasuk MC yang ditipu secara dokumen. Dia dapat cuti 2 hari, dia padam 2 tu ditambah 3. Dia modify jadi 3. Lepas tu dia scan. Lepas tu dia photo state 10 kali dan dapat original kan, itu dia submit. Ataupun MC yang dibeli di klinik-klinik swasta lain. Dan termasuk juga klinik kerajaan. Saya nak terangkan sedikit tentang klinik kerajaan ni. Tak semua klinik kerajaan ada doktor. Dan ada klinik kerajaan yang mempunyai yang dipanggil sebagai pembantu perubatan. Medical officer, betul. Dan mereka akan ada COP. Untuk sakit-sakit yang ringan, contohnya dalam istilah perubatan dipanggil URTI. Demam, sesama, yang sakit tekak sikit-sikit ni, pembantu perubatan ini boleh mengendorse ataupun mengeluarkan sijil sakit atau MC hanya untuk 1 hari. Sahaja. Tapi kalau dah sampai seminggu, must be something wrong. Sebab mereka tidak layak sebenarnya. Yang layak untuk mengeluarkan MC adalah doktor. Itu antara confusion yang sedang berlaku sebenarnya. Dan majikan pula bila terima klinik kerajaan punya MC, nak tolak susah. Tapi bila ada satu keraguan, dapat tak dapat kena tengok balik semula. Katakanlah ada berlakunya keraguan. Dan verification tu kadang-kadang agak sukar. Boleh tak kongsikan cara verifying? Bagi pengamal undang-undang, pengamal HR, sebenarnya kami dah boleh bau dah. Tengok sijil tu, ni menipu. Satu. Yang keduanya, dia tempered, dia panggil tempered. Dia betulkan balik semula tulisan ataupun tarikh. Biasanya paling famous tarikh dan juga jumlah cuti.
Okay. Kalau 4 tu dia nak jadikan 6, mungkin dia akan betulkan balik semula, dia trace 2-3 kali sampai peringkat macam tu. Bukan setakat cuti sakit. Saya pernah jumpa secara peribadi ketika saya bertugas dulu, sijil mati. Sijil mati pun orang boleh modify, boleh ubah. Takkan mati pun nak tipu kan? Ya, sungguh. Dia kata dia mati. Bukan dia mati. Oh, Dia dah orang datang mati. baru mati. Astagfirullahalazim. Takkan dia datang bawa sijil mati Sorry, saya dah mati. slow. Dia bawa sijil mati atuk dia. Ha. Dia submit pada saya dan dia katakan saya tak dapat datang semalam pasal Datuk atuk saya saya. meninggal. Bila kita lihat, kita tahu ni something wrong dekat sijil tersebut. Bila saya check balik semula ke balai polis yang mana sijil mati itu Diissue. didaftarkan, polis tu bawa keluar logbook kematian tu, dia tengok balik semula, dia kata ni atuk awak ni dah 2 tahun meninggal. Kenapa nak check sekarang? Okey. Kan? Allah. Sijil mati pun orang Allah. boleh terus kata sijil sakit. Tapi kalau bawa sijil mati sendiri, saya rasa majikan yang lari. Astagfirullahalazim. Okey. Kenapa? Okey, dan Maksudnya itu dari sudut majikan lah. Maksudnya majikan itu adalah hak-hak majikan yang majikan kena tahu sebenarnya bahawa mereka juga berhak menolak cuti tersebut. Okey. Dan juga yalah, maksudnya kalau ada keraguan sebagainya boleh menyiasat yang lebih terperinci lah. Okey. dalam kes satu lagi pula, katakanlah dia dah pekerja itu memang betul-betul sakit Ya. dan mendapat MC, tapi nak dapat MC panel agak sukar sebab kita dah mungkin balik lokasinya kampung kat jauh kan. Sarawak Yes, ke kat Sabah ke kan. Panel doctors very difficult, nak pergi dekat doktor kerajaan mungkin queue dia panjang. So kita pergi Exactly. swasta yang dekat dengan rumah dan sebagainya. Dan katalah MC itu ditolak oleh majikan. Kita dah message, bagi tahu, no, you have to come back. So jadi dalam situasi ataupun konteks sebegitu pula bagaimana? Apa yang patut dilakukan oleh pekerja? Biasanya kes yang menipu MC ataupun yang gaji ambil MC ni atau cuti sakit ni dibuat oleh orang yang sama. Okey. Majikan dah kenal. Kalau muka dia ni memang kaki ambil MC. Okey. Okey. Kalau nak extend dan majikan dah boleh nampak pattern. Contohnya dia kerja 3 hari shift, hari keempat cuti. Hari kelima mesti dia ambil MC. So orang-orang begini dalam kategori yang kita panggil sebagai MC King. MC Okey, King. Okey. MC King ataupun MC Queen. Dia ada partner dua. Okey, Kalau tak okey. lelaki seorang, perempuan seorang. Kadang-kadang dia couple terus. Memang macam just nice lah tu. Betul lah. Dan So, mereka couple ini ni, ya. dah dikenal pasti awal dah. Kalau betul-betul kes genuine atau betul kes yang sakit, majikan boleh betul langsung. Ya. Dan memang pun sebenarnya sekiranya dalam keadaan yang terdesak, yang memang betul-betul sakit, dalam keadaan yang sangat emergency atau sangat kecemasan, boleh pergi ke mana-mana klinik bukan panel ataupun di mana-mana saja untuk dapatkan rawatan. Dan hantar balik semula makluman itu kepada majikan. Dan sekarang ini dengan teknologi handphone, bos hari ini demam, apa nama tu WhatsApp. Okey, apa bos nak buat? Tindakan bijak adalah awak kat mana sekarang? Saya nak ambil MC pagi ni. Boleh selfie boleh selfie kat depan klinik. Saya dengan doktor lagi. Kalau dengan doktor lagi bagus. Doktor kan tahu ambil gambar kan. Lepas tu send. Kalau betul-betul dia dekat klinik, benda tu akan cepat. Dia akan cepat ambil dan dia akan cepat send. Betul. Tapi biasanya mereka ini tidak sakit mana pun. Bos hari ni MC. Padahal dekat Jasco tengah nak shopping baju raya. Okey. Kalau bos ditanya ambil gambar sekarang, apa jawapan dia? Takkanlah kabut. Dia diam sekejap. Mesti lama diam sekejap je. Lepas tu kalau dapat MC kan, lepas setengah jam bos set text balik semula, boleh WhatsApp balik semula MC sheet tadi tu. Dia nak cakap apa? Kalau tengah sibuk shopping kat Jasco. Memang kantoi. Dalam peti kata lain, dalam teknologi sekarang ni, majikan juga harus peka dan harus pantas. Sebab cuti sakit ni adalah hak pekerja. Jika sakit. Tapi masalah yang timbul adalah ia disalahgunakan. Ya. Dan sebenarnya majikan pun kalau dia tahu pekerja itu memang yang bekerja keras. Kalau dia takap kata MC pun dia takkan minta selfie pun, takkan. Kecuali yang naughty ni je yang majikan akan minta. Tapi saya rasa saya nak cadangkan selfie juga, sikit. saya nak cadangkan kepada majikan yang boleh juga bukan sekadar selfie, send location. Ya. Sekarang ni semua boleh. Location, gambar, tempat dengan Lagi-lagi siapa kalau kes sekalipun. mati kan. Betul. Tolong selfie sekarang. Selfie jenazah. Selfie Itu jadi jenazah. isu lain. Kalau betul nak dibuktikan. Tapi sudah pastinya lah yang ni akan berlaku ataupun permintaan majikan kepada pekerja-pekerja yang naughty dan nakal. Baik, Kalau katakan pekerja itu disahkan sememangnya dah terbukti bahawa mereka menipu lah, dah terbukti dan sebagainya. Jadi apa tindakan yang boleh diambil terhadap mereka dan apakah risiko yang bakal mereka terima? Pertama sekali, bila mereka menipu MC, status MC itu akan dilihat sebagai absent ataupun ponting. Bila ponting, dia jatuh ke dalam disciplinary punya action ataupun tindakan tata tertib dan maka proceeding terhadap show cause, surat tunjuk sebab, surat amaran ataupun sampai ke peringkat yang tertinggi adalah domestic inquiry.
Cuma yang saya cuba nak kongsikan satu lagi yang agak menarik adalah sekiranya tuan ambil annual leave. Ni cerita nak cuti raya balik kampung lama kan. Raya public holiday katalah 4 hari. Ambil annual leave lagi 2 hari, 6 hari semua sekali. Okey. Dalam tempoh 2 hari annual leave tu, tiba-tiba tuan sakit betul. Dapat MC daripada doktor. Soalannya, boleh tak ditukarkan? apa status awak sekarang? You dalam annual leave tapi you MC. Adakah you MC ataupun you annual leave? Apa statusnya? Annual leave. MC. Saya kasi MC jawapan dia. Kalau jawapannya MC annual leave. Jawapan dalam section 60 juga mengatakan yang sekiranya tuan dan puan jatuh sakit atau bersalin maternity di dalam annual leave, maka annual leave itu tidak akan dikira. Ramai tepuk tangan. Kalau 10 tepuk tangan sebenarnya. Kalau 10 hari diambil contohnya, 5 hari masuk hospital, status yang 5 hari ni adalah MC. MC. Okey. Annual leave itu akan balik semula 10. So annual leave mereka tidak terusik. Okey, faham. Jadi itu hak pekerja dia kena tahu. Sebab bila dia submit MC kepada HR, kalau HR pun tak faham, HR tolak yang 5 ni, awak dah rugi tau. 5 hari ni sebab awak dah ada MC dekat sini. Yes. So hak pekerja kat situ pun kena faham. Selain daripada hak majikan. Kadang-kadang majikan dia tak tahu atau mungkin dia tak perasan ada section tu. Dan dia pun tak boleh menolak sebab kalau dia menolak itu adalah hak pekerja untuk menggunakan cuti annual leave dia. Untuk cuti tahun ataupun annual leave adalah hak pekerja. Meluluskan cuti tahun hak majikan. Kalau majikan dah lulus, majikan juga ada hak tarik balik. Contoh tuan hantar pada saya cuti, saya luluskan untuk 4 hari. Disebabkan tugasan yang banyak, saya cancel 4 hari, saya luluskan 2 hari je. Tuan pergi bercuti 4 hari full, lagi 2 hari yang tak lulus tu tuan absent. Dan saya boleh kenakan tindakan terhadap tuan. Okey. Begitu keadaan dia. Saya rasa ramai rekod ke depan tu. Okey, sedikitlah. Masa ni bukan satu benda yang simple yang boleh main-main sebenarnya. Okey, dan sedikit akhir kata kepada para penonton khususnya yang bakal pulang kampung dan mungkin ada yang bakal mengambil MC. Dia dah plan dah. Okey, kita MC. Yang tidak bertauliah ini, pesanan pada mereka, apakah worst case scenario yang boleh berlaku sekiranya didapati bersalah? Untuk semua para pekerja dan juga majikan, sebenarnya kita hidup bekerja dalam keadaan yang ingin berharmoni. Jadi kalau anda ingin bercuti lama, rancang cuti anda melalui annual leave yang ada. Pertama, nak balik kampung contohnya ke Kelantan, tak cukup 2 hari. Pergi dah 1 hari, balik dah 1 hari. Jadi kena at least ambil annual leave. Dan rancang juga dari segi pertemuan di kampung itu. Kalau dah satu kampung tu saudara mara, mana cukup 2 hari. Ambillah lama. So tidak akan nanti terperangkap dalam mak kata, awal nak balik, cuti dah habis ni. Tak sayang mak ke ni? Kan? Keluar yang itu, nak tak nak kena ambil MC. Terperangkap pula ni dah sekarang ni kan. Dia salah siapa? So perancangan terhadap cuti sangat penting. Terutama yang balik jauh, terutama yang ramai saudara mara, atau yang isteri kat Terengganu, suami kat Johor. Kerja kat KL. Terbaik. Memang huru-hara jawapannya dia punya perancangan cuti. So susun cuti anda dengan bijak dan majikan juga boleh bekerjasama. Tinggal lagi jangan beri maklumat lambat kepada majikan. Sakit majikan terhadap cuti sakit anda tu di sini dan di sini tau. Dia nak fikir dan dia merasakan sangat susah untuk nak rearrange semua sekali. Itu saja. Okey, tapi tuan sebut tadi yang Terengganu Johor tu, saya Kelantan Johor lah. Itu saya terasa. Terima kasih banyak. Jazakallah. Pun kata penerangan sangat-sangat baik. InsyaAllah terang, jelas, nyata, crystal clear. Dan sebenarnya para penonton sekalian, terutama sekali pekerja dan juga majikan, buatlah sesuatu tu sebab setiap sesuatu ada dosa dan pahala. Jadi bila kita buat dengan amanah, insya-Allah semuanya akan jadi indah dan harmoni dan terbaik. Okey.